Assalamualaikum. Apa khabar adik-adik? Apa khabar anak-anak semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, ceria dan gembira. Okey, baik. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Mari Belajar Jawi bersama saya Ustazah Hairina binti Abu. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru. Okey, satu tajuk yang baru. Apa dia? Kalau adik-adik nak tahu, kena ikut pelajaran kita pada hari ini sampai habis. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng di channel Ustazah Hairina Rina dan Hairina Nanah. Terima kasih pada semua yang telah subscribe dan yang telah share serta komen di dalam video-video Ustazah. Okey, baik. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, jom kita tanda tangan sama-sama kita baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi pelajaran kita pada hari ini diberkati dan diberi kefahaman yang senang. InsyaAllah. Okey, baik. Jom kita tengok apa tajuk kita pada hari ini. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Apa dia tajuk dia? Tak sabar dah ya. Okey, untuk tajuk pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu tajuk diftong. Pernah dengar tak apa itu diftong? Pernah dengar tak apa itu diftong? Okey, sebelum kita masuk tajuk kita lebih lanjut, okey, jangan lupa like, subscribe channel Ustazah Hairina Rina. Terima kasih. Okey, baik. Kita masuk untuk tajuk kita pada hari ini iaitu diftong. Apa dia diftong? Okey, apa dia diftong? Okey, kita tengok apa maksud diftong. Apa itu diftong? Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata. Okey, saya ulang gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata. Maknanya ada dua huruf vokal duduk bersebelah, duduk sama dan disebut dalam satu suku kata. Maknanya dua-dua huruf vokal ni kita sebut dalam satu suku kata. Okey, jom kita tengok apa dia lebih lanjut berkenaan dengan diftong. Okey, itu dia tadi adalah maksud diftong. Apa dia? Gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata. Okey, maknanya dua huruf vokal ni dia duduk dalam satu suku kata dan kita sebut sekali. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, untuk diftong kita ada tiga jenis. Okey, dia ada tiga jenis diftong, iaitu yang pertama AI, yang kedua AU, AU, yang ketiga OI, OI. Bunyinya AI, I, AU, AU dan OI adalah OI. Okey, maknanya diftong ni dia ada tiga jenis diftong. Okey, macam mana kita nak eja diftong ni dalam ejaan Jawi? Kita tengok contoh dia ya. Okey, diftong kita tengok yang pertama, diftong I. Okey, diftong I, AI. Okey, untuk diftong I kita akan jumpa di awal perkataan ataupun di tengah ataupun di akhir. Okey, kalau dia diftong I duduk di awal perkataan ataupun awal suku kata, cara nak eja dia macam mana? Cara nak eja okey ni, alif, hamzah, ya untuk diftong I di awal perkataan. Okey, untuk diftong I bila berada di tengah ataupun di akhir suku kata ataupun perkataan, dia akan eja alif, ya. Okey, alif, ya. Okey, Ustazah ulang. Untuk diftong I, jika dia di awal perkataan ataupun di awal suku kata, kita eja alif, hamzah, ya. Okey, untuk diftong I bila berada di tengah ataupun di akhir perkataan, kita eja alif, ya.
Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, contoh untuk diftong I. Okey, ini I untuk diftong I di awal perkataan ataupun di awal suku kata. I sing. Okey, ini diftong I dia. AI. I sing. Jadi nak eja I sing, alif, hamzah, ya, sin, ya, ngah. I sing. Dan hamzah dia ni adalah hamzah setara. Okey, hamzah setara. Okey, ini untuk diftong I di awal. Contoh perkataan dia. Okey, yang kedua, contoh diftong I di awal perkataan lagi. Aikido. Okey, Aikido. Okey, ni Ustazah ambil di dalam buku dan juga dalam kamus. Aikido. A-I-K-I-D-O. Aikido. Jadi, diftong I dia di awal. So, nak eja dalam ejaan Jawi, alif, hamzah, ya, kaf, ya dan waw. Aikido. Nanti Ustazah tunjuk macam mana cara untuk mengeja perkataan diftong I di awal suku kata. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk contoh diftong I bila berada di tengah, di akhir ataupun eka suku. Eka suku tu maksudnya apa? Satu suku kata. Okey, bila diftong I di tengah, okey, contoh perkataan dia baiduri. Kat mana diftong I dia? Ni, baiduri. Maknanya dia di tengah perkataan. Jadi, dia dieja gunakan alif ya. Okey, bila di akhir, contoh perkataan dia serai. Okey, serai. AI. Ni dia dekat akhir perkataan ataupun akhir suku kata. Jadi, kita eja alif ya, serai. Okey, untuk perkataan eka suku ataupun satu suku kata, contoh perkataan dia apa? Hai. Hai. Jadi, AI. Okey, jadi kita eja alif ya. Alif ya untuk perkataan hai. Okey, itu contoh perkataan diftong I. Di awal, di tengah, di akhir dan juga eka suku. Jom Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk menulis perkataan diftong I ini untuk keempat-empat tempat. Okey, Ustazah nak tunjuk bagaimana cara untuk mengeja perkataan diftong. Yang pertama iaitu diftong I. Okey, untuk diftong I, bila dia di awal perkataan, kita kena eja alif, hamzah, ya. Okey, bila dia berada di tengah, di akhir ataupun eka suku, dia kena eja alif, ya. Okey, kita tengok yang pertama iaitu di awal perkataan. Apa contoh perkataan dia tadi? I sing. Okey, kita nak eja perkataan I sing. Okey. Okey, nampak? Okey, I sing. Mana diftong dia? AI. Ini diftong dia. Diftong I. Maknanya berada di awal perkataan. Jadi, kita kena eja dengan padanan huruf Jawi dia apa? Alif, hamzah, ya. Diftong I. Jadi, jom kita padankan pada huruf Jawi AI tadi. Alif, hamzah, ya. Okey. Jadi, kemudian S. Padanan dia sin. I. Padanan dia apa? Ya. NG ni adalah huruf digraf. So, padanan huruf dia huruf apa? Ngah. Okey, jadi kita cantumkan alif hamzah, tolak, ya hamzah, tolak, yasin tambah, sin ya tambah, ya ngah tambah. Jadi, kita cantumkan alif, hamzah, ya, sin, ya, ngah. Okey, ingat hamzah dia adalah hamzah setara. Okey, ni adalah perkataan diftong I. Okey, untuk contoh yang kedua, apabila berada di tengah perkataan. Contoh dia apa? Baiduri. Okey, jom kita eja perkataan baiduri. Okey, mana diftong dia? Ini diftong dia. Bai. Okey, kita nak padankan pada huruf Jawi, kita kena padankan dengan huruf apa? Alif, ya. Okey, kita padankan, kita eja. Okey, B, ba. Okey, AI ni tadi kita dah padan, iaitu alif, ya. Okey, D, padanan huruf dia apa? Dal. U, padanan dia huruf apa? Waw. R, Ra, I, apa dia? Ya.
Okey, jadi kita cantumkan ba alif tambah alif ya tolak, ya dal tambah, dal waw tolak, waw ro tolak, ro ya pun tolak. Jadi kita cantumkan ba alif ya dal. Waw ro ya baiduri. Mana diftong dia? Ni AI. Okey, itu di tengah perkataan. Okey, kita tengok yang berada di akhir perkataan. Contohnya apa tadi? Serai. Okey, serai. Perkataan dia apa? Serai. Serai. Okey, kita nak eja perkataan serai. Okey, mana dia punya diftong dia? Ni, diftong dia berada di akhir. Jadi kita padankan dengan huruf alif ya. Jadi, jom kita padankan S, sin. Ini huruf I masam ke I manis? I masam. I, E. Jadi kita kena buang. Jadi R, padanan dia apa? Ro. Okey. AI ni tadi kita dah padankan dengan huruf apa? Alif, ya. Alif, ya. Dicantumkan. Sin tambah, ro alif tolak, alif ya tolak. Jadi cantumkan sin, ro, alif, ya. Serai. Mana diftong dia? AI. Alif. Ya. Berada di mana? Di akhir perkataan. Okey, ini adalah contoh-contoh cara kita nak menulis. Okey, cara untuk menulis. Okay, saya tunjukkan lagi tinggi ya. Okey, contoh-contoh untuk menulis perkataan diftong I yang berada di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Okey, seterusnya kita tengok pula diftong yang kedua. Apa dia diftong yang kedua? Okey, diftong yang kedua iaitu diftong au. Okey, A-U. Au. Diftong au. Okey, untuk diftong au juga kita akan jumpa di awal perkataan, di tengah ataupun di akhir serta di pada perkataan eka suku. Untuk perkataan diftong au, bila berada di awal suku kata ataupun di awal perkataan, kita eja alif, hamzah, waw. Okey, alif, hamzah, waw. Itu untuk diftong au di awal suku kata. Untuk diftong au bila berada di tengah, di akhir ataupun eka suku, kita eja padankan dengan huruf alif, waw. Okey, jom kita tengok contoh perkataan dia. Okey, contoh perkataan diftong au. Untuk diftong au di awal perkataan. Contoh dia, audio. Ni AU dia dekat awal kan? Audio. Jadi, au kita eja alif, hamzah, waw. Okey, jadi untuk audio, alif, hamzah, waw, dal, ya, waw. Audio. Okey, contoh perkataan yang kedua, automatik. Automatik maknanya au ni berada di awal perkataan ataupun di awal suku kata. Automatik. Jadi nak eja au, alif, hamzah, waw. Okey, itu untuk diftong au di awal suku kata ataupun di awal perkataan. Kita tengok contoh perkataan diftong au bila berada di tengah, di akhir dan juga eka suku. Okey, untuk diftong au bila berada di tengah, di akhir dan eka suku, kita kena eja padankan dengan huruf alif, waw. Okey, contoh perkataan diftong au di tengah, voucher. Okey, voucher. Okey, ni au dia dekat tengah. Jadi kita padankan dengan huruf alif, waw. Okey, untuk diftong di akhir, pisau. Pisau, au. Ni dia duduk dekat akhir. Okey, pisau. Jadi kita padan dengan huruf alif, waw. Okey, untuk perkataan eka suku, untuk diftong au, contoh kau. Engkau ataupun kau. Kau. Jadi, kaf, alif, waw. Okey, di mana diftong dia? Diftongnya ni au, au. Okey, maknanya dua bunyi vokal. Okey, dua bunyi vokal, gabungan dua bunyi vokal yang disebut di dalam satu suku kata. Maknanya dua vokal AU ni adalah huruf kedua-duanya adalah huruf vokal. Kita sebut sekali dalam satu suku kata. Voucher, pisau, kau. Itu maksud
diftong. Okey, jom Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk menulis dan mengeja perkataan diftong au di awal, di tengah, di akhir dan juga eka suku. Okey, kita tengok contoh untuk perkataan diftong yang kedua iaitu diftong au, au. Okey, untuk kalau perkataan tu berada di awal perkataan, kita pandangkan dengan alif, hamzah, waw. Kalau berada di tengah, di akhir dan juga eka suku, kita pandangkan dengan huruf alif, waw. Okey, jom kita tengok yang pertama, iaitu perkataan dia apa untuk berada di awal perkataan. Apa dia perkataan dia? Au, audio. Contoh perkataan apa tadi? Audio. Okey, nampak tak? Okey, tu dia. Audio. Mana diftong dia? Ni au. Berada di mana? Di awal. So, bila berada di awal, kita kena padankan dengan huruf jawi. Kita kena eja dengan alif, hamzah, waw. Okey. Jom kita jawikan. Okey. Tadi au kita dah padankan dengan alif, hamzah, waw. Okey. Di, dal, ai, ya, o, waw. Okey, cantumkan. Tolak, 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 tambah. Okey, jadi cantumkan alif, hamzah, waw. Dal, ya, waw. Audio. Mana diftong dia? Alif, hamzah, waw ni. Diftong berada di awal perkataan untuk diftong au. Okey, contoh perkataan yang berada di tengah perkataan. Contohnya apa? Voucher. Okey, voucher. Kita nak eja voucher. Mana dia punya diftong dia? Ni dia diftong dia. Okey, jadi kita kena padankan dengan huruf apa? Alif, waw. Alif, waw. Jadi, kita jawikan. Ba. Okey. Au ni tadi kita dah padankan dengan apa ni? Ni dia. Alif, waw. Okey. Si, ca. KVK ni kan KVK. Jadi buangkan A dia. R, ro. Okey. Cantumkan. Alif tambah, alif waw. Tolak, tolak, tambah. Okey. Kita cantumkan ba alif, bau, ce. Okey. Mana diftong dia? Diftong dia alif waw. Berada di mana? Di tengah perkataan. Okey. Contoh diftong au yang berada di akhir. Apa dia? Pisau. Okey. Pisau. Okey. Kita nak eja perkataan pisau. Mana diftong dia? Ni. Au. Kita padankan dengan huruf apa? Alif, waw. Jadi, kita padankan jawi. Pa. Okey. I. Apa dia? Ya. Okey. S. Apa dia? Sin. AU ni tadi kita dah padankan dengan huruf apa? Alif, waw. Alif, waw. Jadi, kita cantumkan. Tambah, 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 tolak. Okey. Jadi, pa, ya, sin, alif, waw. Pisau. Mana diftong dia? Diftong au berada di mana? Di akhir. Okey, itu tadi cara untuk mengeja perkataan diftong au yang berada di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Kalau masih kurang jelas, boleh tengok daripada step yang pertama sampailah habis. Okey, itu tadi diftong yang kedua. Okey, kita tengok diftong yang ketiga. Apa dia diftong yang ketiga? Diftong yang ketiga adalah OI ataupun OI. Okey, diftong OI ni kita akan jumpa di akhir ataupun di tengah perkataan. Okey, diftong OI dia tiada di awal perkataan. Okey, dia tak jadi kalau kat depan tu dia tak jadi diftong. Okey, contoh diftong oi. Okey, untuk diftong oi kita nak eja pada ejaan jawi, kita kena padan dengan huruf waw, ya. Okey, jom kita tengok.
Okey, kita tengok contoh perkataan. Okey, untuk diftong oi, dia berada di tengah dan juga di akhir perkataan. Contoh perkataan diftong oi di tengah. Boycott. Okey, ni kat sini oi dia. Boycott. Okey, jadi oi dia kita padankan dengan huruf waw, ya. Boycott. Maknanya dua vokal ni kita sebut sekali dalam satu suku kata. Okey, itu perkataan di tengah. Okey, di akhir, contoh perkataan diftong oi di akhir, contoh kalui. Lui, kalui. Oi. Jadi kita padankan dengan huruf waw, ya. Maknanya kita eja dengan huruf waw, ya. Kalui. Okey, kalau di tengah boycott, kalau di akhir kalui. Jadi kita tengok macam mana cara nak menulis dan mengeja perkataan diftong oi. Okey, kita nak eja perkataan diftong yang ketiga, iaitu apa dia? Diftong oi. Okey, untuk diftong oi kita akan jumpa dua tempat, iaitu di tengah dan juga di akhir perkataan. Okey, ada dua tempat. Okey, jom kita tengok untuk perkataan yang berada di tengah. Contoh dia apa? Boycott. Okey, contoh perkataan dia apa? Boycott. Okey, nampak tak? Boycott. Okey. Boycott. Okey, mana diftong dia? O-I. Berada di mana ni? Di tengah. Jadi, bila berada di tengah, kita nak eja, kita nak padankan dengan huruf jawi. Huruf apa? Waw dan ya. Okey. Kita jawikan. B. Apa dia? Ba. O-I ni tadi kita dah padankan kan? Dengan huruf apa? Ni. Waw dan ya. Okey. Kemudian K. Kaf. O. Wow. Kemudian T. Kita padankan dengan huruf tamat butoh ke tak terbuka? Tak terbuka sebab boycott adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi, kita kena padankan dengan huruf tak terbuka. Jadi, jom kita cantumkan. Tambah, tolak, tambah, tambah, tolak. Okey, jadi cantum. Ba, waw. Ya, kaf, waw. Tak. Jadi, itu adalah ejaan perkataan boycott. Okey, mana diftong dia? Waw, ya. O-I. Okey, O-I. Di mana? Di tengah perkataan. Okey, untuk contoh yang kedua, perkataan yang kedua, apa dia? Kalui. Okey, ni untuk perkataan diftong oi yang berada di akhir. Contoh perkataan dia apa tadi? Kalui. Okey, mana diftong dia? O-I. Berada di mana? Di akhir perkataan. Jadi, kita kena padan dengan huruf waw, ya. Kita jawikan. K. Apa dia? Kaf. Okey, sebab dia kata Melayu. A. Alif. L. Lam. O-I ni tadi kita dah padankan dengan huruf apa? Waw, ya. Waw, ya. Sebab dia diftong oi di akhir perkataan. Jadi, kita padankan dengan, kita kena eja dengan waw dan ya. Okey, jadi kita cantumkan. Tambah, tolak, tambah, tolak. Okey. Kaf, alif, lam, waw, ya. Kalui. Okey, mana diftong dia? Waw, ya. O-I. O-I ataupun waw, ya. Ini diftong oi berada di akhir. Okey, ini adalah dua contoh untuk perkataan diftong oi yang berada di tengah dan juga di akhir. Okey, jelas? Okey, itu tadi ketiga-tiga jenis diftong yang kita belajar pada hari ini. Okey, Ustazah ulang semula. Apa dia diftong? Apa dia diftong? Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata. Maksudnya, dua huruf vokal duduk sebelah dan kita sebut dalam satu suku kata. Maknanya dia sebutnya bukan terpisah. Kita sebut sekali. Okey, maknanya kita sebut sekali dalam satu suku kata. Okey, diftong ni dia ada berapa jenis? Ada 3. Iaitu I, AI. Yang kedua,
au, au dan yang ketiga oi. O, I. Okey, diftong dia ada 3. I, au dan oi. Okey, kita tengok satu-satu. Untuk diftong I, dia ada 4 tempat yang kita akan jumpa. Iaitu di awal perkataan, di akhir, di tengah dan juga eka suku. Untuk diftong I, cara untuk mengeja jika di awal perkataan, kita kena padan, kita kena eja alif, hamzah, ya. Untuk diftong I bila berada di tengah, di akhir dan eka suku, kita eja alif, ya. Contoh perkataan diftong I di awal, I sing. Contoh perkataan diftong I di tengah, baiduri. Di akhir, serai dan eka suku, hai. Itu contoh perkataan diftong I. Okey, untuk diftong yang kedua iaitu diftong au. Kita eja, kalau di awal perkataan, kita eja alif, hamzah, waw. Kalau berada di tengah, di akhir dan eka suku, kita eja alif, waw. Contoh perkataan dia untuk diftong au, bila berada di awal perkataan, audio ataupun automatik. Jadi kita eja au tu alif, hamzah, waw. Okey, contoh untuk perkataan diftong au bila berada di tengah, bauce. Jadi kita eja alif, waw. Dan bila perkataan untuk perkataan yang berakhir diftong au untuk perkataan di akhir perkataan, contoh pisau. Okey, pisau. Okey, untuk contoh perkataan eka suku, kau. Okey, ketiga-tiga ini kita eja padankan dengan huruf alif, waw. Okey, itu untuk diftong au. Okey, diftong yang ketiga iaitu diftong oi. Dan kita eja menggunakan huruf waw, ya. Contoh perkataan diftong oi kita akan jumpa di tengah. Contoh dia apa? Boycott. Okey, bila berada di akhir perkataan, kaloi, loi. Okey, jadi kedua-duanya ini kita eja menggunakan, kita padankan dengan huruf waw, ya. Okey, kalau anak-anak, adik-adik masih kurang jelas, boleh tonton video Ustazah ni bermula daripada awal sampai habis. Dan juga tengok cara macam mana Ustazah tunjuk bagaimana cara untuk menulis dan mengeja perkataan-perkataan diftong. Okey, ingat, Ustazah nak ingatkan sekali lagi, untuk perkataan diftong, jika ada hamzah, hamzah dia adalah hamzah setara. Okey, hamzah dia kena tulis setara. Maksudnya selari dengan huruf yang lain. Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk apa? Diftong. Okey, selepas ini kita akan masuk tajuk yang baru. Okey, seperti biasa, Ustazah tinggalkan anak-anak, Ustazah tinggalkan adik-adik dengan mutiara kata, 3 perkara untuk berjaya: jaga solat, baca Al-Quran dan sayang ibu bapa serta guru. Okey, terima kasih mengikuti kelas Ustazah. Terima kasih menonton video Ustazah. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustazah Hairina Rina. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.